Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diamanahkan untuk menyampaikan taklimat bagi unit kerjaya dan kaunseling, satu unit di bawah bahagian hal ehwal pelajar UiTM Cawangan Negeri Sembilan bagi ketiga-tiga kampus lah. UiTM kampus Kuala Pilah, kampus Seremban dan kampus Rembau. Pertama-tamanya kami di unit kerjaya dan kaunseling ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang ke UiTM Cawangan Negeri Sembilan dan salam perkenalan daripada unit kerjaya dan kaunseling. Kami amat mengalu-alukan kedatangan anda ke UiTM Cawangan Negeri Sembilan lah. Kita berkenalan dulu ya dengan semua kaunselor yang berada di UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Yang pertamanya adalah saya sendiri. Nama diberi Puan Cikgu Farehah binti Cikgu Abdul Sattar. Saya merupakan pegawai psikologi kanan di unit kerjaya dan kaunseling UiTM Cawangan Negeri Sembilan, kampus Kuala Pilah. So, pelajar-pelajar yang mendaftar di kampus Kuala Pilah boleh berhubung secara terus dengan saya lah. Nombor telefon 06-483-2357 dan email seperti yang tertera cikgufarehah@uitm.edu.my. Di Kuala Pilah hanya saya seorang sahajalah pegawai psikologi kanan ataupun kaunselor kanan yang ada di kampus Kuala Pilah ya. Seterusnya kita berkenalan dengan pegawai psikologi kanan di kampus Seremban. Di Seremban kita ada dua orang kaunselor. Kaunselor yang pertama adalah Puan Nur Farhana Zulkifli, pegawai psikologi kanan, unit kerjaya dan kaunseling UiTM Cawangan Negeri Sembilan, kampus Seremban. Nombor telefon 06-634-2056 dan email nurfarhana@uitm.edu.my. So Puan Farhana merupakan kaunselor bagi kampus Seremban ya. Pelajar boleh berhubung dengan Puan Farhana sekiranya ada sebarang isu atau ada sebarang bantuan yang diperlukan lah. Kaunselor kedua yang berada di kampus Seremban adalah Puan Nur Izzati Syamsuri. Puan Nur Izzati merupakan pegawai psikologi kanan di unit kerjaya dan kaunseling UiTM Cawangan Negeri Sembilan, kampus Seremban. Nombor telefon 06-634-2054 dan email seperti yang tertera izati664@uitm.edu.my. So bagi pelajar-pelajar di kampus Seremban, pelajar boleh memilih ya sama ada untuk berhubung dengan Puan Farhana ataupun Puan Nur Izzati Syamsuri. Terpulang kepada pelajar untuk membuat pilihan. Dan seterusnya kita berkenalan dengan kaunselor di kampus Rembau iaitu Encik Nasrullah bin Zainal Abidin. Beliau merupakan pegawai psikologi di unit kerjaya dan kaunseling UiTM Cawangan Negeri Sembilan, kampus Rembau. Nombor telefon 06-698-2036 dan email nasrullah@uitm.edu.my. So Encik Nasrullah ni dia sama dengan saya lah, which is kami seorang sahaja yang ada di kampus. So pelajar-pelajar yang berada di kampus Rembau, pelajar boleh berhubung secara terus dengan Encik Nasrullah sekiranya memerlukan bantuan ya. Detail seperti yang tertera lah. Baiklah, saya akan teruskan taklimat berkenaan dengan unit kerjaya dan kaunseling. So secara umumnya unit kerjaya dan kaunseling ada 3 fungsi utama yang diamanahkan. Yang pertama adalah unit kerjaya, ini servis untuk pelajar. Yang kedua unit kaunseling, servis untuk pelajar juga. Dan yang ketiga adalah unit psikologi, yang ini servis untuk staff. So saya akan terangkan satu persatu tentang servis yang diberi berdasarkan pecahan inilah. Yang pertama adalah unit kerjaya. So antara program yang ditawarkan di bawah unit kerjaya, yang pertamanya adalah Career and Industrial Relation Expo, KIREX. So melalui program ini pelajar-pelajar akan dapat peluang untuk melalui pengalaman temuduga di kampus ataupun di luar kampus
dan pelajar akan dapat berhubung secara terus dengan majikan lah. Yang mana majikan yang ada offer jawatan kosong, maka kita akan cuba untuk buat program ini di kampus ataupun di luar kampus, dan pelajar boleh ambil peluang ini untuk terus melalui proses interview, dan sekiranya pelajar layak, maka pelajar akan terus diambil bekerja lah oleh majikan. Yang kedua, kita ada program Career Attack. So Career Attack ni kita fokus kepada program-program kerjaya dan promosi di sekeliling kampus lah, supaya pelajar akan tahu info berkenaan kerjaya secara meluas. Kemudian kita ada program Career Focus Learning Education and Experience. Short formnya adalah FLEX. So melalui program ini pelajar akan dapat melalui pengalaman ceramah daripada majikan. So kita akan jemput majikan untuk datang ke kampus, ataupun kita akan bawa pelajar kepada majikan, dan pelajar akan dapat mengetahui tentang expectation majikan kepada pelajar dan sebagainya. Kemudian kita ada Career Latih. Career Latih ni adalah program klinik kerjaya. Fokusnya, target grupnya adalah kepada kumpulan pelajar yang lebih kecil, supaya kita dapat fokus kepada diri pelajar masing-masing lah. Kita ada program Career Outreach. So melalui outreach ni kita akan buat promosi secara meluas lah tentang kerjaya. Seterusnya kita ada program Company into Campus. So melalui program Company into Campus ini, pelajar juga akan dapat peluang untuk melalui proses interview di dalam kampus lah, di mana jika ada permintaan daripada majikan, maka kita akan arrangekan untuk majikan supaya datang ke UiTM dan buat interview terus kepada pelajar. Dan seterusnya kita ada Job Shop System. Job Shop System ni adalah sistem yang dikendalikan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling di UiTM Shah Alam. Tetapi seluruh sistem pakai sistem yang sama lah. So melalui sistem ini lebih mudah untuk pelajar akses kepada info-info kerjaya, peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Seterusnya ada servis yang ditawarkan adalah Job Vacancy Advertisement and Career Program Promotion. Yang ini sekiranya ada jawatan-jawatan kosong yang ditawarkan oleh syarikat, maka unit kerjaya dan kaunseling akan buat promosi secara meluas kepada pelajar tentang kekosongan jawatan tersebut. Dan seterusnya kita ada program Career Profile di bawah unit kerjaya. Profil kerjaya ni adalah profil kerjaya khusus untuk semua pelajar dan perlu dilengkapkan seawal pelajar menjejakkan kaki di universiti lah. Kerana kita tidak mahu lagi pelajar ketinggalan di dalam info-info berkenaan kerjaya dan sebagainya, kerana kita menuju kepada revolusi industri 4.0. So seboleh mungkin kita mahu pelajar seawal mungkin untuk dapat info-info yang berkait dengan kerjaya dan mengetahui tentang kekuatan, kelemahan diri masing-masing daripada awal lagi. So itu semua pelajar boleh dapatkan dalam career profile. Seterusnya kita ada career guidance and information material. Melalui program ini pelajar tak perlu risau kerana unit kerjaya dan kaunseling akan bimbing pelajar dan kita akan provide pelajar dengan informasi-informasi terkini berkenaan dengan kerjaya. Dan kita juga ada job placement data. Yang ini kita cuba untuk berkolaborasi dengan majikan supaya kita dapat info daripada majikan tentang berapa ramai pelajar kita yang dah mendapat kerja di company-company dan sebagainya. So itu adalah penerangan untuk unit kerjaya. Seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan unit kaunseling jugalah. Unit kaunseling ini adalah fokus untuk pelajar. So di bawah unit kaunseling, antara servis yang ditawarkan adalah counselling session service.
Okey, sesi kaunseling kita ada dua jenis, iaitu sesi kaunseling individu dan sesi kaunseling kelompok. So pelajar boleh memilih sama ada untuk menjalani sesi kaunseling secara individu ataupun kelompok lah. Okey, yang seterusnya kita ada guidance and consultation services. Okey, ini bimbingan kaunseling. Sesi kaunseling adalah tidak sama dengan bimbingan kaunseling ya. Okey, sesi kaunseling dia merupakan proses profesional, tetapi bimbingan dia merupakan proses yang lebih santai dan lebih open kepada pelbagai topik dan sebagainya lah. So pelajar tidak terhad untuk bertanya apa-apa, pelajar boleh bertanya apa-apa sahaja dan kaunselor akan cuba bantu. Ini kita kategorikan di bawah guidance and consultation services. Okey, kemudian di bawah unit counselling kita ada administration of psychological test. Okey, yang ini test ini boleh didapati secara bertulis di unit kerjaya dan kaunseling, tetapi untuk memudahkan pelajar, semua test-test ini sudah boleh dicapai melalui online system. Nanti saya akan terangkan bagaimana caranya. Okey. Yang seterusnya Youth Self Development Program. Program ini ditawarkan di bawah unit counselling. Ini secara menyeluruh lah, di mana kita akan fokus kepada program pembangunan pelajar seperti motivasi, keyakinan diri, kemahiran komunikasi dan sebagainya. Okay. Baiklah, yang seterusnya adalah Rakan Kaunselor Program. So untuk program Rakan Kaunselor, program ini adalah program khas di bawah unit kerjaya dan kaunseling, di mana kita akan melatih pelajar-pelajar yang berminat untuk menjadi rakan kaunselor. Maksud rakan kaunselor di sini adalah rakan kaunselor yang akan cuba membantu pelajar di peringkat awal, kerana mungkin di peringkat awal ada pelajar yang agak segan atau keberatan untuk berjumpa dengan kaunselor, dan di sinilah peranan rakan kaunselor untuk cuba membantu pelajar di peringkat awal. Okey, so sekiranya pelajar berminat untuk menjadi rakan kaunselor, so pelajar bolehlah berhubung secara terus dengan unit kerjaya dan kaunseling di kampus masing-masing. Ya, nanti unit kerjaya dan kaunseling akan providekan kemahiran-kemahiran yang perlu ada kepada pelajar untuk menjadi rakan kaunselor. Ya, kita akan train pelajar supaya ada kemahiran-kemahiran tersebut. Yang seterusnya adalah program Mental Health Program. So yang ini saya rasa semua dah maklum yang ini adalah isu di peringkat dunia ya, bukan di peringkat Malaysia sahaja tapi di peringkat dunia, di mana isu berkaitan dengan mental health adalah semakin bertambah sekarang. Jadi unit kerjaya dan kaunseling mengambil inisiatif untuk menekankan program-program berkaitan dengan mental health jugalah. Okey, seterusnya kita ada program Basic Counselling Skill Program untuk pelajar. So ini sekiranya pelajar berminat, maka boleh berhubung dengan unit kerjaya dan kaunseling ya. Kita juga ada counselling clinic or therapy. Yang ini ada terapi-terapi khusus yang akan diguna pakai oleh semua kaunselor lah dalam proses untuk membantu pelajar. So jangan malu, jangan segan, pelajar boleh jumpa kami dan kami akan cuba bantu pelajar sebaik mungkin. Okey. Kemudian kita ada program Counselling Outreach Program. Ini lebih kepada promotion lah tentang program yang ditawarkan di bawah unit kerjaya dan kaunseling, dan juga melalui Counselling Outreach Program ini diharapkan untuk pelajar semua mengetahui info berkaitan dengan kaunseling secara menyeluruh. Okey. Seterusnya, servis yang di bawah unit counselling adalah distribution of counselling information. Contohnya seperti minda counselling, poster and counselling program information. Untuk item ini kita akan cuba create poster-poster ataupun informasi-informasi terkini yang berkaitan dengan isu-isu semasa dan sebagainya, supaya pelajar lebih aware dengan keadaan semasa dan pelajar lebih aware dengan keadaan diri sendiri. So sekiranya pelajar tahu yang pelajar mempunyai masalah ataupun isu yang perlu dibantu, maka jangan malu, jangan segan, jumpalah kaunselor anda ya. Okey. Seterusnya, untuk unit psikologi staff, yang ini saya akan maklumkan untuk makluman umum sahajalah, kerana yang utamanya adalah
untuk pelajar adalah unit kerjaya dan unit kaunseling, tapi untuk psychology staff, antara servis yang ditawarkan di unit kerjaya dan kaunseling adalah seperti counseling session, consultations, support group, administration of psychological testing, outreach program, exit policy screening and observation program, counseling psychology specialist services, counselor professionalism enhancement program, counselor best practice program, dan juga writing and publication of psychological material. So itu info umum sahajalah yang berkait dengan unit psychology staff. Okay? Tetapi yang paling utama yang para pelajar perlu tahu adalah dua fungsi utama di bawah unit kerjaya dan kaunseling. Satu adalah kerjaya dan satunya adalah unit kaunseling itu sendirilah, servis kaunseling dan servis kerjaya. Okey, baiklah. Sekarang saya akan beralih kepada kemudahan atas talian. Yang ini adalah website-website utama yang pelajar perlu tahu. Yang pertama sekali seperti yang tertera di skrin, counseling2u.uitm.edu.my. Okey, melalui sistem ini pelajar boleh membuat temu janji untuk sesi kaunseling ataupun boleh message kepada kaunselor di dalam sistem lah. Okay, kerana kita dah tak menggunakan sistem seperti yang dulu, which is macam dulu kita isi borang untuk jumpa kaunselor, kena datang sendiri jumpa kaunselor dan sebagainya kan. So sekarang ni kita dah lebih orang kata proaktif dan kita menggunakan sistem lah untuk tujuan itu. So, ingin saya tekankan semua pelajar dimestikan untuk berdaftar dengan sistem Counselling to You. Okay, sekejap lagi saya akan terangkan satu persatu macam mana cara untuk berdaftar dan menggunakan sistem ini. Okay, so sistem ini sangat penting dan pelajar semua perlu ada akaun di dalam sistem inilah. Okay. Yang kedua adalah careercounselingforyou.uitm.edu.my. Ini adalah sistem yang dibangunkan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling di UiTM Shah Alam. Okay. Dan semua kaunselor di seluruh UiTM pakai sistem yang samalah. Okay. So dekat sini disediakan servis seperti online psychological test dan info-info kerjaya dan kaunseling. Okay. So untuk online psychological test, kejap lagi saya akan inform antara ujian-ujian kerjaya dan kaunseling yang ada disediakan secara online. Okay. Kemudian website ini juga sangat penting kerana info-info kerjaya dan kaunseling bagi Pusat Kerjaya dan Kaunseling dan unit kerjaya dan kaunseling semua kampus akan disampaikan di sini. So info secara meluas, so pelajar tak perlu risau ketinggalan info dan sebagainya lah. Kemudian sistem yang kita ada satu lagi adalah jobshop.uitm.edu.my. So dalam sistem ini info-info pasar kerjaya dan peluang pekerjaan akan diupdate di dalam sistem ini. So untuk tiga-tiga ini pelajar perlu tahu kerana ketiga-tiganya memainkan peranan yang penting lah. Okey. Okey, baiklah. Ini adalah antara online psychological test yang disediakan secara atas talian lah pada website careercounselingforyou.uitm.edu.my. So pelajar boleh memilih ya, ada ujian psikologi yang berkait dengan motivational, ada ujian yang berkait dengan thinking skills, ada juga ujian yang berkait dengan relationship, stress, study skill dan tak ketinggalan juga ada ujian yang berkait dengan communication and leadership skills. So bila pelajar klik kepada online psychological test, maka menu-menu ni akan keluar ya. So pelajar perlu klik sahaja. Contoh pelajar berminat untuk menjawab ujian berkaitan dengan stres. So pelajar hanya perlu klik kepada ujian stres tersebut. So boleh terus menjawab secara online. Okay. Dan sekiranya pelajar perlu mendapat maklumat lanjut mengenai result daripada ujian tersebut, contohnya pelajar dah menjawab ujian stres, pelajar dah baca juga keputusan ujian tersebut secara online, tetapi jika pelajar tidak faham atau perlu bantuan lanjut, maka boleh buat temu janji untuk berjumpa dengan kaunselor anda. Okay. So tak perlu risau, cuma pelajar perlu jawab secara online sahaja untuk lebih memudahkan kedua-dua pihak lah.
Okey. Okey, seterusnya saya akan terangkan macam mana cara membuat temujanji untuk berjumpa dengan kaunselor. Okey, yang pertama sekali kita sangat-sangat menggalakkan pelajar untuk menggunakan sistem lah, kerana sistem ini dibangunkan untuk tujuan memberi kemudahan kepada pelajar khususnya. Okey, so sistem counselling2u.uitm.edu.my, pelajar boleh akses sistem ini. Saya akan ajar pelajar macam mana cara untuk berdaftar dengan sistem ini nanti. Kemudian sekiranya pelajar ada masalah capaian internet ataupun pelajar tidak boleh akses kepada sistem disebabkan perkara-perkara tertentu, pelajar juga boleh telefon ataupun email kepada kaunselor. Okey, nombor telefon dan email ada pada slide yang di permulaan tadilah. Okey, boleh kontak kaunselor kampus masing-masing. Dan sekiranya ketiga-tiga medium itu juga tidak dapat digunakan oleh pelajar, maka jangan risau, pelajar juga boleh walk in untuk jumpa kaunselor. Okay, walk in terlebih dahulu dan boleh setkan sesi kaunseling untuk temu janji dengan kaunselor lah. Okay. Okay. Saya akan terangkan terlebih dahulu tentang apa itu sistem counselling to you ya. Okay. Addressnya adalah seperti yang tertera di screen. Okay. So sistem counselling to you ataupun short formnya C2U merupakan satu aplikasi perkhidmatan kaunseling di mana pelajar atau klien boleh mendapatkan khidmat kaunseling secara maya ataupun melalui mesej dan membuat temujanji secara atas talian online dengan menggunakan telefon bimbit, laptop, tablet, PC dan gadget berasaskan internet. Okay, anda juga boleh mencapai sistem C2U ini melalui laman sesawang student portal UiTM dengan cara klik kepada e-counselling. So, pengguna baharu perlu mendaftar terlebih dahulu bagi mendapatkan satu akaun counselling to you. Selepas itu, anda boleh log masuk di dalam sistem ini. Okay, jika pelajar mengalami kesukaran, maka pelajar boleh rujuk manual pelajar di submenu help untuk mengetahui langkah-langkah penggunaan sistem ini secara lebih terperinci. Okey, sekiranya pelajar katakanlah tak ingat address penuh kepada counselling to you, maka pelajar boleh buka sistem student portal. So pada laman utama student portal tersebut ada satu capaian kepada e-counselling. So pelajar hanya perlu klik e-counselling tersebut dan maka akan terus akses kepada sistem counselling to you lah. Okey. Baiklah. Okey, seperti yang tertera di skrin, ini adalah halaman utama sistem counselling to you. Okey, sistem ini kita gunakan untuk kedua-dua ya, sama ada untuk student atau staff. Tetapi jika anda adalah student, maka klik kepada student sahajalah. Okey. Okey, untuk pengguna baru, pelajar perlu register terlebih dahulu. Register ini sekali sahaja ya untuk semua pelajar. Jika dah berjaya register, maka hanya perlu login sahaja untuk masuk ke sistem ini buat kali kedua, tiga dan seterusnya. Okey, register hanya sekali sahaja untuk mendapatkan akaun. Okey, so ini adalah gambaran bagaimana sistem ini kelihatannya. Okey, so untuk peringkat permulaan, pelajar klik kepada register. Okey. Dan kemudian pada member type, pilih student. Ada dua menu ya, sama ada staff ataupun student. So pelajar perlu klik kepada student. Kemudian terus kepada NRIC number tu adalah nombor IC pelajar ya. So masukkan nombor IC pelajar seperti contoh itulah. Kemudian klik search. Okey. So bila pelajar klik search, untuk username, email dan real name tersebut pelajar tak perlu isi ya, sebab sistem ini dilinkkan dengan sistem student portal. So data-data akan digenerate daripada student portal dan sekiranya pelajar adalah student yang aktif, maka username, email dan real name tersebut akan appear pada skrin lah. Okay, seperti contoh yang kelihatan tu. Bila klik search sahaja, so ketiga-tiga perkara itu akan display di situ. Yang pelajar perlu masukkan adalah password pelajar.
ingin saya tekankan, saya mohon agar pelajar memikirkan tentang password yang mudah diingat lah, sebab untuk memudahkan penggunaan di kemudian hari. Okey. Yang seterusnya, confirm password dan klik kepada create an account. Okey. Okey, apabila pelajar dah klik kepada create an account, maka yang seterusnya adalah pelajar perlu login kepada email, kerana verification link akan dihantar kepada email pelajar. Email yang dimaksudkan di sini adalah email yang telah didaftarkan di SIMS. Okey. So sangat-sangat penting pelajar mempunyai akaun email sendiri ya, sebab yang kita alami sebelum ini, kebanyakan pelajar ada yang menggunakan email ibu bapa, email ahli keluarga dan sebagainya. So saya amat menekankan supaya pelajar ada email pelajar sendiri yang pelajar sendiri boleh akses. Sebab bila pelajar menggunakan email ibu bapa dan apabila nak buat verification ini, akan jadi satu masalah lah, di mana sebab pelajar tak tahu password ibu bapa ataupun ahli keluarga dan sebagainya lah. So sangat penting pelajar untuk ada email sendiri untuk urusan-urusan rasmi di universiti ya, untuk mengelakkan masalah di kemudian hari. Okey. Kemudian klik link yang telah diberikan oleh email tersebut. Biasanya dia akan keluar yang no-reply@salam.uitm.edu.my. Itu adalah email yang akan diberikan secara automatik oleh sistem. Klik link yang diberi oleh sistem tersebut. Okay. Seterusnya dia akan keluar capaian yang sebegini ya. Verify your account. Are you sure to verify? So please click yes. Okay. Okey, so apabila pelajar dah klik yes, maka tahniah, anda telah berjaya mendaftar. Okey, so itu dikira proses pendaftaran yang berjaya. Dan untuk pelajar akses sistem ini, pelajar hanya perlu login sahaja selepas itu. Tak perlu lagi register sekali sahaja. Okey, saya tekankan perkara ini berulang kali kerana kebiasaannya pada sebelum ini pelajar salah faham, untuk setiap kali buat appointment maka perlu buat registration yang baru. Tak perlu ya, register sekali sahaja untuk mendapatkan akaun. Okey. So sekarang kita dah berjaya mendaftar. Okey, tahniah. Saya akan ajarkan cara-cara untuk membuat temujanji dengan kaunselor pula. Okey, cara membuat temujanji untuk berjumpa dengan kaunselor. Okey. Untuk pengguna baru, log masuk dulu, log in dulu. Member type tu klik student. Username adalah nombor pelajar yang diberikan kepada pelajar. Kemudian password yang pelajar dah daftar tadi. Sebab tu saya amat tekankan supaya pelajar ingat ya, password yang dah di-createkan tadi sebentar tadi, sebab mudah untuk proses yang seterusnya lah. Pilih password yang mudah diingat. Okey, so apabila dah isi ketiga-tiga item tersebut, maka pelajar boleh klik kepada login. Okey, kita akan tengok temujanji untuk tujuan pelajar membuat temujanji untuk sesi kaunseling. Okey, yang pertama sekali dekat submenu dekat hujung belah kiri pada paparan pelajar, so akan ada My Dashboard. So pada My Dashboard tersebut, pelajar boleh klik kepada counselling, kemudian pilih new registration. Apabila pelajar klik kepada new registration, maka pelajar perlu baca dahulu apa yang pelajar akan lalui selepas itu, which is kita ada regulation status dan sebagainya lah, kita ada persetujuan termaklum dan sebagainya. So pelajar perlu baca ya sebelum pelajar klik kepada agree. Okay, sebab sesi kaunseling ni adalah proses kaunseling secara profesional ya. So kita tertakluk kepada akta-akta dan sebagainya. So amat penting untuk pelajar faham dulu apa itu antara orang kata apa yang akan dilalui sepanjang proses kaunseling. Okay. Kemudian jika pelajar dah bersetuju, dah faham,
maka pelajar boleh klik kepada proceed. Okey, apabila pelajar klik kepada proceed, maka kita akan tengok kepada counselling type. Okey. So untuk buat temu janji untuk jumpa kaunselor secara fizikal, secara berdepan, face to face, maka pelajar boleh klik kepada appointment. Okey, pelajar klik kepada appointment, lepas tu tengok kepada date and time. So pelajar boleh isilah masa yang pelajar berminat untuk jumpa kaunselor. Okey, untuk date and time ni saya ingin tekankan di sini, pelajar pilih dahulu masa yang pelajar free untuk jumpa kaunselor. So nanti apabila kaunselor respon, kaunselor akan lihat kepada jadual kaunselor. So sekiranya kaunselor tak free pada masa tersebut, maka kaunselor akan tukar tarikh tersebut kepada tarikh yang baru, masa yang baru. Okey, so semuanya akan berjalan secara online sehinggalah kedua-dua pihak mencapai kata sepakat untuk berjumpa pada satu masa dan tarikh yang kedua-duanya free. Okey, so amat penting kat sini supaya pelajar sentiasa check email. Okey, apabila kaunselor respon, maka notification email akan dihantar kepada email pelajar yang berdaftar dengan SIMS lah, yang berdaftar dengan student portal pelajar. Okey, so pelajar kena selalu cek email untuk tengok sama ada kaunselor setuju atau tidak tarikh yang telah dicadangkan oleh pelajar. Okey, kemudian yang seterusnya akan keluar menu kaunselor. Okey, saya bagi contoh ya, untuk kaunselor untuk kampus Kuala Pilah, hanya satu nama sahaja yang akan keluar dekat pilihan kaunselor tersebut lah, which is nama saya sendirilah, Cikgu Fareha, Cikgu Abdul Sattar, kerana hanya ada seorang sahaja kaunselor di kampus Kuala Pilah. Begitu juga untuk kaunselor di kampus Rembau lah. Tetapi untuk di kampus Seremban, kita ada 2 kaunselor. So pada menu kaunselor tersebut akan keluar 2 nama. Nama yang pertama adalah nama Puan Nur Farhana Zulkifli, dan nama yang kedua adalah nama Puan Nur Izzati Syamsuri. So pelajar boleh pilih untuk jumpa Puan Farhana ataupun Puan Izzati. Okey. Yang ini sekiranya pelajar dah siap, maka pelajar boleh terus klik kepada send lah. Okey. Dan yang ini menu help ni adalah manual pengguna untuk pelajar. So sekiranya pelajar ada masalah di peringkat awal untuk mahir dengan sistem ini, maka pelajar boleh klik kepada manual pengguna. Kat sini ada semua manual untuk message, ada manual untuk temu janji, sesi kaunseling dan kes yang dirujuk oleh pihak lain kepada kaunselor. Okey, yang tadi saya dah terangkan cara untuk message kaunselor, cara untuk buat temu janji dengan kaunselor. Maka yang ini saya akan terangkan cara untuk message pula kepada kaunselor. So sama juga seperti tadi, dekat halaman utama ada My Dashboard. So pelajar klik kepada Counselling, ambil New Registration, Regulation Status, Proceed. So fahamkan dulu tentang proses-proses yang akan berjalan semasa Regulation Status tu, dan kemudian Proceed ya. Kemudian dekat Counselling Type, pilih kepada Message. So pelajar boleh message sesuka hati pelajar lah. Contoh pada pukul 2 pagi pelajar rasa macam nak mengadu kepada kaunselor, ada masalah tak tertahan, so pelajar perlukan bantuan, so pelajar boleh message kepada kaunselor. So tak ada masalah, nanti kaunselor akan buka sistem dan akan baca message pelajar lah. Okey, kita akan cuba entertain pelajar secepat mungkin lah mengikut waktu office hour. Tetapi untuk pelajar message kepada kaunselor, pelajar boleh message 24 hours ya, sebab kita faham kekangan pelajar. Sometimes pada hari weekdays pelajar dah full dengan kelas dan sebagainya, so mungkin tak ada masa untuk jumpa kaunselor. So mungkin ada something yang pelajar nak tanya kaunselor ataupun nak luahkan perasaan, maka pelajar boleh gunakan medium message ini. Okay. Kita cuba sedaya upaya untuk membantu pelajar. Okey, yang ini adalah template ya, template yang semua perkara yang saya dah terangkan tadi. So ada templatenya di sinilah. Okey, untuk template ini sekiranya pelajar
memerlukan bantuan lagi, maka pelajar boleh walk in ke unit kerjaya dan kaunseling. Maka kita akan bagi template ini kepada pelajar lah, dan pelajar boleh akses sendiri supaya lebih faham tentang sistem ini. Okey. Okey, baiklah, kita dah selesai untuk cara berdaftar dengan sistem kaunseling to you. Okey, dan juga kita dah tahu macam mana cara untuk membuat temujanji dengan kaunselor, dan kita juga dah tahu macam mana cara untuk message dengan kaunselor. Okey, so sekiranya pelajar masih belum faham, jangan risau, pelajar boleh dapatkan bantuan dengan berjumpa kaunselor di kampus masing-masing lah. Kalau tak dapat jumpa secara fizikal, boleh call, email, dan boleh walk in juga. Okey, seterusnya saya ambil kesempatan ini untuk menjelaskan kepada pelajar mengenai definisi sebenar kaunseling. Okey, sebab seboleh mungkin kita mahu elakkan salah faham berkaitan dengan kaunseling, ya. So sesi kaunseling ialah satu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip-prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional mengikut kod etika kaunseling bagi menghasilkan satu perubahan, kemajuan dan penyesuaian yang holistik, baik dan sukarela pada diri klien supaya perubahan, perkembangan dan penyesuaian akan berterusan sepanjang hayat klien. Okey, ini adalah definisi kaunseling mengikut Akta Kaunselor 1998. Okey, semua kaunselor di UiTM Negeri Sembilan adalah berdaftar dengan lembaga kaunselor dan kami semua terikat dengan Akta Kaunselor inilah. Okey, di mana definisi kaunseling ini sendiri perlu dihayati dan dipraktikkan kepada semua klien. Dan okey, saya akan jelaskan antara mitos dan fakta berkenaan dengan kaunseling. Ini daripada Perkama. Perkama ni adalah Persatuan Kaunseling Malaysia. Okey, persatuan yang berdaftar lah. So antara mitos yang biasanya dialami oleh klien adalah mendapatkan perkhidmatan kaunseling adalah lambang kelemahan kita. Sebenarnya salah, ya, itu adalah mitos, itu adalah tidak benar. Okey, yang fakta yang benarnya adalah mereka yang mendapatkan khidmat kaunseling tidak lemah. Bahkan mereka telah mengambil langkah pertama bagi menyelesaikan permasalahan atau isu yang mereka hadapi. Okey, tidak semua manusia dilahirkan dengan orang kata smooth je perjalanan hidup mereka. Okay, so sometimes kita diuji, sometimes kita ada ujian-ujian yang diberikan kepada kita, maka untuk survive dengan ujian tersebut, sometimes kita perlukan bantuan daripada orang lain. Jumpalah kaunselor bagi membantu anda. So jangan pendamkan, kerana apabila anda pendamkan, sometimes bila dah terlalu lama, maka ia akan mengganggu fungsi-fungsi hidup anda. Okay, seboleh mungkin kita nak elakkan perkara tersebut daripada terjadilah. Okay, so elakkan mitos ini, maka berpeganglah kepada fakta kaunseling itu sendiri. Okay. Okey, ini adalah perkara yang sangat-sangat penting yang semua pelajar perlu tahu, which is counselling adalah terikat dengan etika kerahsiaan. So selagi mana apa yang dibincangkan antara pelajar dan kaunselor tidak melibatkan isu undang-undang, isu yang melibatkan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang dan sebagainya, maka semua itu sepatutnya adalah rahsia. Dan kaunselor terikat kepada etika kerahsiaan ini. Hanya pelajar dan kaunselor sahajalah yang akan tahu apa yang berlaku kepada diri pelajar. Okey, so jangan risau. Saya faham kerana berdasarkan pengalaman saya, saya dah 11 tahun berada di UiTM Kuala Pilah. So berdasarkan pengalaman saya, ada ramai pelajar ataupun klien yang datang yang mempunyai pengalaman yang mungkin tidak
tidak bagus ya berkaitan dengan isu ini, tetapi untuk di Negeri Sembilan semua kaunselor memang terikat dengan etika kerahsiaan. So pelajar perlu percaya kepada kaunselor dan kami akan cuba bantu pelajar sebaik mungkin. Okey, saya juga akan terangkan sedikit tentang isu transisi universiti ya. Kerana apa? Kerana berdasarkan pengalaman juga, kebiasaan pelajar yang mula mendaftar di universiti, maka akan ada sedikit isu berkaitan dengan transisi universiti. Okey, apa itu transisi? Okey, definisi transisi adalah peralihan daripada suatu keadaan kepada keadaan yang baru. Which is sebelum ini mungkin pelajar berada di sekolah, daripada sistem sekolah, so sekarang dah melalui proses transisi di universiti pula. Okay, so apabila ada proses transisi ini, untuk sesetengah pelajar mungkin tiada masalah, tetapi mungkin ada sesetengah pelajar yang akan terkesan dengan proses transisi ini. Okay, ini ya antara isu-isu transisi universiti. Okay, kebiasaannya masalah yang akan dialami adalah penyesuaian diri. Okay, kerana apa? Yang pertama, kaedah pembelajaran yang berbeza di universiti. Okay, kalau dulu di sekolah, pelajar dah ada subjek-subjek khas, kemudian dah ada ujian di akhir tahun dan sebagainya, dan bila pelajar masuk ke universiti, maka prosesnya akan berbeza, di mana pelajar akan dinilai melalui semester. Okay, satu semester adalah 6 bulan ya. So, setiap semester tersebut, pelajar akan ada ujian-ujian. So, pelajar ada assignment yang perlu dikomplitkan. So, pelajar ada kerja kumpulan dan macam-macam lagi lah. Okay. So, sometimes perkara ini memberi tekanan kepada pelajar. Okay. Jangan segan untuk jumpa kaunselor jika pelajar mengalami isu dari segi ini. Kita cuba bantu pelajar macam mana untuk adapt dengan sistem di universiti. Okay. Yang kedua, pelajar biasanya ada masalah juga dengan suasana baru lah, which is tempat baru, so perlu berada di kolej kediaman dan lain-lain. Saya rasa ramai juga pelajar yang mungkin belum pernah duduk di asrama sebelum ini, mungkin pelajar yang bersekolah di sekolah harian biasa. So apabila pertama kali datang ke universiti dan perlu untuk berada di kolej kediaman pada semester 1, maka mungkin perkara ini juga akan bagi kesan kepada diri pelajar. Okay, di mana pelajar perlu berdikari sendiri, pelajar perlu basuh baju sendiri, pelajar perlu kalau nak makan cari makanan sendiri. Mungkin sebelum ni kalau nak cari makanan memang dah ada dekat rumah, mak dah masak, mungkin dekat rumah ada pembantu rumah dan sebagainya. Tapi apabila berada di kolej kediaman, maka pelajar akan menguruskan semua perkara sendiri, okay? Dan bersama dengan rakan-rakan lah. Okay. Rakan baru, okay. Yang ini pun sama juga, banyak isu yang kaunselor dapat berkait dengan rakan, which is untuk pelajar yang mungkin ada kawan yang memang dah kenal sebelum masuk universiti, so masuk ke universiti yang sama, so itu rezeki lah sebab dah ada kawan yang dah kenal, yang sama-sama tahu pasal anda dan sebagainya. Tapi bagi pelajar yang memang tak ada kawan langsung dan memang semua adalah kawan baru kepada pelajar tersebut, so ini sangat mencabar ya. Saya tak kata ini perkara yang mudah, kerana pelajar perlu adapt dengan situasi baru, rakan baru dan sebagainya. So pelajar dalam proses untuk mengenali kawan baru, dan itu semua mengambil sedikit masa ya untuk pelajar adapt dengan situasi tersebut. Tapi jika pelajar terkesan dengan isu ini, jangan malu, jangan segan, boleh jumpa kaunselor, kita akan cuba bantu. Okay. Dan seterusnya adalah sistem universiti itu sendiri. Okay. Sistem universiti dia berbeza dengan sistem di sekolah ya. Di mana sistem universiti kita lebih sistem yang lebih besar, dan contohnya kita ada pelbagai bahagian di universiti, dan pelajar
perlu menyesuaikan diri nanti. Contoh, apabila pelajar mempunyai masalah untuk pembayaran yuran dan sebagainya, so pelajar perlu melalui kepada sistem kepada pihak bendahari. So sekiranya ada masalah berkenaan dengan akademik dan sebagainya, maka pelajar perlu berhubung dengan bahagian akademik dan pensyarah. Okay? So apabila ada masalah tentang orang kata kemudahan-kemudahan di college ataupun di universiti dan sebagainya, so mungkin pelajar boleh berhubung dengan HCP, sebab kita ada banyak unit di bahagian HCP untuk membolehkan pelajar orang kata lebih pelbagai skill yang ada pada pelajar, ya. Okey, so ini antara contoh-contoh isu-isu transisi universiti yang melibatkan penyesuaian diri kepada pelajar lah. Okey, apa yang saya ingin tekankan, pelajar tidak perlu rasa keseorangan kerana kami warga UiTM Negeri Sembilan akan cuba untuk bantu pelajar sebaik mungkin. So sekiranya ada permasalahan, jumpalah kaunselor, talk to someone, supaya pelajar tidak memendam rasa sendirian dan mungkin perkara itu nanti akan efek kepada kehidupan harian pelajar. Okey, ini merupakan antara bidang kepakaran bagi semua kaunselor di UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Okey, di UiTM kami fokus juga kepada orang kata pembelajaran berterusan kaunselor. Okay, so ini adalah antara info-info tambahan yang ataupun antara kemahiran-kemahiran tambahan yang kaunselor belajar, orang kata untuk pembelajaran berterusan bagi membantu pelajar. Okay, kita tak mahu ketinggalan dalam proses membantu pelajar, so kaunselor seboleh mungkin cuba untuk menambahkan kemahiran kaunselor bagi memudahkan proses bantuan kepada pelajar. Okay, so pelajar boleh tengok kat sini contohnya bagi keempat-empat kaunselor, contohnya ada Certified Art Drawing House 3%, Certified Clinical Mental Health Counselling Practitioner, Certified Neurolinguistic Psychotherapy Practitioner dan Certified Nurturing Expert Talent Career Counselor Practitioner. Okay, ada juga kaunselor yang ada Certified Neurolinguistic Programming NLP Practitioner, contoh Puan Nur Farhana dan Puan Nur Izzati Syamsuri. Okay, kemudian Certified Tajma Profiling Practitioner, Certified Practitioner of Ujian Psikologi Sidik, Certified Neo-Cognitive Behaviour Therapy, Cik Nasrullah ada kepakaran di bidang ini. So pelajar jika nak tahu lebih lanjut tentang diri masing-masing secara spesifik melalui kemahiran-kemahiran ini, maka pelajar boleh buat temujanji untuk jumpa kaunselor lah. Okay. Contoh ada banyak, kalau pelajar merupakan pelajar yang pasif, pelajar yang contoh macam ada sesetengah pelajar bila jumpa kaunselor mereka rasa macam tak tahu nak mula daripada mana, macam bila dah jumpa nanti nak start macam mana. So jangan risau, kita ada pelbagai orang kata cara untuk membolehkan pelajar bagi berkongsi pendapat dengan kaunselor. Datang dulu jumpa, nanti kita akan fikirkan cara macam mana. Contoh bagi pelajar yang tak suka bercakap, so jangan risau, kita ada art drawing, so pelajar boleh lukis. Kalau tak nak bercakap, pelajar boleh lukis dahulu dan kita cuba bantu dari segi lukisan. Okey, so jangan risau, jangan hadkan peluang untuk jumpa kaunselor tersebut lah. Okey. Okay, feel free to contact us. Info-info semua ada di awal slide tadi. Okay, yang ini saya nak terangkan sikit berkaitan dengan mental health lah, which is it's okay not to be okay. Okay, so jangan rasa jika pelajar ada masalah, so pelajar adalah lain daripada yang lain. Sebenarnya masalah itu adalah normal, masalah itu adalah perkara biasa yang terjadi dalam diri manusia. Okay, it's okay. So jangan rasa macam andalah orang yang tidak bagus kerana diduga dan sebagainya. Itu adalah fahaman yang salah. So get help. Okay, you are not alone. Okay, ini contoh
pada gambar advice, help, support, tips, guidance, assistance tu, itu antara servis yang ditawarkan oleh unit kerjaya dan kaunseling lah. Kalau pelajar tak ada isu tapi pelajar nak tahu tips-tips untuk belajar dan sebagainya, pun boleh jumpa kaunselor. Okay? Keep calm and talk to your counselor. Okay, jangan risau, kita jumpa untuk bantu pelajar. Dan saya nak sharekan sikit macam mana cara untuk mendapatkan self-care. Okay, macam mana kita nak care kepada diri kita sendiri. Okay, ini antara step-step yang boleh dibuat lah. Tengok contoh yang pertama sekali di atas, asking for help. Okay, cuba cari bantuan. Spending time alone. Spending time alone ni dia tak salah ya kalau kita ambil masa untuk kita bersendiri seketika. Okay, tetapi taklah terlalu lama. Contoh, taklah spending time alone tu sampai sebulan dan sebagainya. Itu tak normal lah. Itu perlu diberi bantuan segera. Okay, tapi spending time alone ni contohnya anda perlukan sehari untuk anda bagi masa kepada diri untuk bertenang, untuk bersendiri. So it's okay. Okay, tak salah pun. Okay, putting yourself first. Kena sayangi diri sendiri. Okay, asking for what you need. Contohnya anda perlukan something dan tak salah untuk anda minta perkara tersebut lah. Dan perlu setting boundaries. Okay, kena ada orang kata had ya untuk sesuatu perkara. Kemudian staying at home mungkin boleh membantu kepada self-care. Saying no. Okay, saying no ni adalah assertive ya. Ada perkara yang kita boleh respond no. Okay, so kita kena tahu tahap assertif diri sendiri. Okay, macam mana nak tahu tahap assertif diri sendiri? Boleh berjumpa dengan kaunselor. Kita ada ujian untuk tahu assertif. Macam mana tahap assertif belajar lah. Which is assertif ni, kita kena ada level of dia tak boleh terlalu lebih dan dia tak boleh terlalu kurang. Okay, so nanti kita akan bincangkan sekiranya pelajar perlu tahu perkara tersebut. Okay, seterusnya, forgiving yourself. Maafkan diri sendiri. Ini sangat penting kerana ada sesetengah isu di kalangan pelajar yang menyebabkan pelajar tak dapat memaafkan diri sendiri. So sometimes kita perlu melalui terapi ya untuk memaafkan diri sendiri. So jumpalah kaunselor dan taking a step back. Sekiranya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, maka tak salah untuk kita taking a step back. Okey. Okey, sekian sahaja slide saya untuk hari ini. Saya akan tekankan sekali lagi tentang fungsi unit kerjaya dan kaunseling. So secara umumnya unit kerjaya dan kaunseling offer servis yang berkaitan dengan kerjaya dan kaunseling. Okey, so pelajar boleh lihat kembali apa itu yang servis-servis yang ditawarkan. So jangan malu, jangan segan untuk mendapatkan perkhidmatan kerjaya dan kaunseling. Boleh gunakan sistem counselling2u.uitm.edu.my untuk buat temu janji dengan kaunselor. Jika tak dapat, maka boleh email ataupun call. Kalau tak dapat juga, boleh walk in untuk jumpa kaunselor. Kita setkan temu janji. Kemudian antara website-website utama yang perlu pelajar tahu berkaitan dengan unit kerjaya dan kaunseling adalah Counselling2U, Career Counselling for You dan jobshop.uitm.edu.my. So semua itu berkaitan dengan unit kerjaya dan kaunseling lah. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada sebarang pertanyaan lanjut, boleh berhubung dengan kaunselor masing-masing lah di kampus Kuala Pilah, kampus Seremban dan kampus Rembau. Sekian, terima kasih.